Okay, hi, Assalamualaikum and good afternoon. Selamat tengah hari. Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Okay, alright. Okay, sekarang ada 36. Okay, 36. Maksudnya ramai lagi yang tak masuk lah. Okay. Okay, yang seperti semalam cikgu dah bagi dah pun notes yang kita akan guna untuk hari ini. Okay, modul lah. Modul cikgu tak sempat nak buat secara yang macam sebelum-sebelum ni, modul bercakap tu. Jadi cikgu buat guna apa ni, PowerPoint. Mudah untuk tajuk ni lah. Untuk tajuk ni mudah untuk cikgu guna PowerPoint dan cikgu explain kepada awak. Okay, tajuk ni melibatkan awak perlu melukis. Okay, dia tak ada pengiraan. Tajuk ni tak ada pengiraan, selalunya lelaki suka tajuk ni. Murid lelaki suka tajuk ni sebab melibatkan nak kena melukis. Bukan lukisan macam awak buat seni tu, tapi ini berkaitan dengan plans and elevation. Okay, tajuk ni adalah plans and elevation. Dalam tajuk plans and elevation ni, okay, dalam page 168 lah. Awak tengok dalam page 168. Okay, sebelum tu cikgu akan share dulu screen. Right. Mana dia? Okay. Okay, nampak Okay, plans and elevation chapter 7. Okay, bila sebut plans and elevation, actually ada dah yang pernah belajar dalam subjek apa cikgu tak pasti. Dia rasanya RBT kot. RBT ke cikgu tak pastilah ada ke belajar ke tak. Tapi kalau sebelum-sebelum ni ada yang belajar tentang nak macam mana nak lukis plan. Cikgu tak pasti dengan subjek apa yang awak belajar. Okay, right, what will you learn in this topic? Okay, ada 2 subtopic dalam this topic. Siap Okay, 7.1 orthogonal projections. Before you know what is plans and elevation, you know how to draw the plans and elevation, you should know what is orthogonal projection first. Okay, so today kita hanya akan cover 7.1. Okay, the content standard 7.1 orthogonal projections. Okay, alright. So the learning standard 7.1.1, draw orthogonal projections. Okay. Alamak, anak cikgu dah mula kacau lah pula. Adik-adik pi duduk luar dulu adik. Pi, tak mau kacau Mi. Alright. Okay, draw orthogonal projections. Sebelum tu kita akan tengok what is plane and normal to a plane. Alright, kalau kita sebut plane, okay, apa yang dimaksudkan dengan plane? Plane is the flat surface of an object. Okay, bila sebut plane, plane is flat surface. Dia mesti yang flat. So sekarang ni cikgu ada 3 diagram di sini. Okay, sekejap cikgu on mic pula dah. Mouse dulu. Sekejap Okay, alright. So kat sini ada 3 diagram. Okay, cylinder, cone and sphere. Okay, alright. Untuk cylinder, okay, cylinder dia ada 2 types of surface. Sebelum ni awak belajar masa form 2. Okay, awak belajar tentang surface, how to find the surface area and so on. Okay, so untuk cylinder dia ada 2 types of surface. Okay, flat surface yang di bawah dengan dekat atas tu yang bentuk bulat tu. Okay, yang bentuk circle tu flat surface. Dan yang dia punya tepi-tepi dia tu, yang tu curve surface. So yang mana satu plane, yang mana satu yang awak sebut sebagai plane? Curve surface or flat surface? Untuk silinder, yang mana dia punya plane? Guys? Plane yang mana? Ya, the flat surface. Okay, the flat surface. Ada dua surface yang kita namakan plane lah untuk di silinder. Okay, untuk cone pula, okay, kalau cone dia ada curved surface and flat surface. So dia ada satu plane sahaja di sini. Okay, untuk silinder. Untuk cone. Alright. Untuk sphere dia tak ada plane sebab dia semuanya curved surface. Okay, dia semuanya curved surface. Alright.
Next, kita tengok the types of plane. Okay, bila sebut plane, dia mesti flat surface. Okay, dia mesti flat surface. So, yang di sini kita ada triangular prism. Okay, triangular prism. Okay, prism dia semua yang cikgu tunjuk kat sini, dia have flat surface. Okay, so kat sini apa yang kita nampak ada 3 types of plane untuk this prism. Okay, horizontal plane, vertical plane and inclined plane. Alright, horizontal plane tu yang mana? Okay, untuk horizontal plane. Yang mana horizontal plane? Cuba namakan the horizontal A, plane. B, C, D. A, B, C, D. Yang di bawah. Okay, bila awak nak sebut nama plane, pastikan awak ikut turutan. Okay, ikut turutan dia punya dalam diagram tu. Okay, kalau awak start dengan A, and then B, M tu tak letak pun tak apa. Kita ambil yang dia punya vertex sahaja pun okey. Okay, so dia punya nama plane dia A, B, C, D. Bukannya awak namakan A, C, B, D. Tak boleh kena ikut turutan dalam diagram. Okay, dalam diagram ikut turutan dia. So here the horizontal plane cuma ada satu sahaja, plane A, B, C, D. Alright. Plane ABCD is the horizontal plane. Okay, what about the vertical plane? Name the vertical plane here. AFB. Okay, ABF. ABF ataupun AFB. Lagi satu? DEC. DEC ataupun awak boleh namakan ECD pun boleh. Okay, asalkan ikut turutan. Okay, ikut turutan. Triangle tak apa, tak ada masalah sebab dia ada 3 saja. Okay, dia ada 3 vertex saja. So, tak ada masalah awak nak namakan CED boleh, CDE boleh, DCE boleh. Okay, alright. Incline plane. Incline maksudnya dia condong, yang condong tu. Okay, so incline plane, plane pula dah plane okay. Incline plane here, what are the incline plane dalam this diagram? BCEF. Sekejap, cikgu baru baca tu. Nawa can join the meet, she didn't been accept for twice. Cikgu okay, tak perlu accept ni. Cikgu tak perlu accept. So Nawa masuk semula, Iki. Sebab cikgu dah buat auto accept. So sepatutnya Nawa tak ada masalah untuk join. Okay. Alright. So untuk incline plane ada yang jawab dalam ruangan chat. FADE. Kita tengok. FADE. Okay, betul. FADE. Fade. Alright. Kemudian FBCE. FBCE. Okay, betul. FBCE. Fade. Okay, alright. So incline plane. So in this one, the types of plane: horizontal plane, vertical plane, and inclined plane. Okay, mudah sahaja the type of planes. Dan di sini ada, okay, apa yang cikgu tulis kat sini? Normal to a plane. Bila kita sebut normal to a plane, okay, normal to a plane ni is straight line that is perpendicular, okay, or forms a right angle to any line on the plane. So kena tengok betul-betul kat sini. Okay, sekejap cikgu naikkan sikit cikgu punya ni. Okay. Dia mesti perpendicular, okay, line, straight line yang perpendicular to any line on the plane. So kalau kita tengok di sini, okay, line yang cikgu warnakan merah tu, FM, okay, M is the midpoint yang dekat sini, M is the midpoint, okay, M is the midpoint. So FM is straight line that perpendicular to plane ABCDE. Okay, faham kan apa yang cikgu sebut ni? FM perpendicular to plane ABCDE pula lah. Okay, sekali lagi cikgu sebut. Straight line FN is perpendicular to plane ABCD. Okay, alright. Ataupun cikgu tulis FM is perpendicular to plane. Plane A, B, C, D.
Okay. Plane yang mana? Plane yang sekejap cikgu highlightkan warna lain. Warna apa? Purple. Okay. So kat sini ada plane, bawah tu ada plane. Okay. Plane yang ni, bawah ni. Alamak. Salah ambil pula. Sekejap Okay. Right. Yang cikgu highlightkan warna biru tu. Okay. Itu dia punya plane. Alright. Dia perpendicular to the plane ABCD at line AB. Okay. Perpendicular. Dia intersect dekat line AB. AB tu on the plane. Okay. So kalau sini awak tengok lah. Okay. Dia perpendicular. Okay. Selain daripada tu. Okay. Okay. Bila dia perpendicular, FM is known as the normal to the plane. Okay, line yang straight line, yang perpendicular tu, kita namakan dia sebagai normal to the plane. Okay, this one normal. Normal to the plane. Alright, which plane? Plane ABCD. Okay, selain daripada tu kat sini ada juga EN. EN also normal to a plane. Okay, alright, cara nak namakan normal, dia start dengan, okay, yang di normal EN. Okay, EN. Bukannya awak namakan NE. Okay, yang huruf belakang tu mesti ada pada plane. Okay, yang ni yang betul, yang ni yang salah. Okay, so this one FM. M tu ada pada plane. Okay, point yang ada pada plane. Itu cara kita nak namakan the normal to a plane. Alright, next kita tengok example. Okay, example 1. The diagram on the right shows a cube. Okay, state the normal to the following planes. Okay, so kita kat sini ada beberapa plane kat sini. Dalam cube tu ada satu lagi plane yang inclined plane. So kena tengok betul-betul lah. Okay, so now dia refer kepada plane PQRS. So awak tengok kat mana plane PQRS. Alright, kemudian which okay, namakan the normal to the plane PQRS. So apa normal yang ada dalam PQRS? Yang normal to plane PQRS. Okay, cuba namakan. VQ. VQ. Bukannya sebut sebagai QV. Okay, VQ sebab V, okay, VQ is a straight line that perpendicular to plane PQRS. Okay, alright, dia perpendicular, dia intersect dengan line PQ tu lah. Okay, selain daripada tu ada lagi? UP. UP lagi? TS. TS. Lagi? WR. WR, very good. Okay, next kita tengok yang lain pula. Okay, terpadam dah ni. Okay, baik. PSTU. PSTU. So plane yang vertical ni. Okay, the vertical plane. Yang tadi kita tengok horizontal plane. Now kita tengok yang vertical plane. So what state the normal. The normal to this plane. PSTU. Ya? QP. 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 V. RS. Lagi? RS. Lagi? WT. WT. Lagi? VU. VU. Okay, make sure cara awak tulis nama tu yang betul lah. Okay, cikgu pun tengok dekat. Kenapa ada OP tu? EN? Kenapa ada OP? QP. Kot. Awak nak tulis. QP, RS, WT dengan VU. Okay, ramai yang dah jawab dekat. Kenapa ada AP pula dah? Macam-macam awak ni. Simonis, AP kat mana? AP. Tak ada point A pun dekat sini. QP. Okay, make sure bila tulis the normal tu, pastikan huruf yang belakang tu adalah huruf yang ada ataupun point yang ada pada plane. Okay, alright. Next kita tengok, cikgu nak tengok yang inclined plane pula. RSTW tu dia yang plane yang kat belakang tu dia vertical, dan sekarang kita tengok pada inclined plane. Okay, inclined plane. QRTU.
Okay, QRTU. Okay. Alright. Sekejap. Alright. Okay, so QRTU. Okay, yang kat sini inclined plane. Name the normal to this plane, QRTU. What line? QRTU. Okay, awak tengok dekat buku kan, page 170. Boleh tu yang boleh jawab. PVSW. Okay, tengok tengok. Okay, dekat sini awak tak boleh kata PU. Okay, awak tak boleh kata PU because PU dia tak dapat 90 degree. Okay, alright. Selain pada tu, awak tak boleh kata PQ. PQ pun tak dapat 90 degree. Okay, PQ tak dapat 90 degree. Alright, so kita kena cari yang mana yang kita boleh dapat perpendicular. So kita boleh sambungkan, okay, PV. Okay, PV. Let's say kalau dah memang ada point on the plane, katakan kat situ kata cikgu letak X. So awak namakan sebagai PX. Okay, kat sini dia tak ada point on the plane. So kita ambil straight line yang mana-mana yang kita boleh dapat perpendicular. So this one awak akan dapat 90 degree kat situ. Okay, kenapa 90 degree? Okay, kenapa 90 degree? Ini ada kaitan dengan yang awak dah belajar semasa form 1. The property of a square. Okay, when two diagonal, okay, UQ dengan, okay, cikgu tulis UQ dengan PV diagonal. Okay, so the intersection between two diagonal perpendicular. Okay, ni dah belajar masa form 1. Alright, okay. So yang kena ingat di sini, the order of letters to specify a normal is important. Macam cikgu sebut tadi lah. Okay, huruf yang kedua tu ada pada plane. Cuma kalau QRTU tu dia tak ada point pada situ, kita just ambil point straight line saja tu. Okay, kita boleh namakan PV boleh, VP pun boleh. Okay, tapi kalau ada point dan namakan X dekat situ, so boleh awak namakan VX ataupun PX. Alright, next, look at example 2. The diagram on the right shows a straight line. Straight line. The diagram on the right shows a right prism. Okay, yang ni right prism with a rectangular base. Okay, dia ada rectangular base. Alright, rectangular base ABCD. So kena baca dan tengok pada diagram. Apa rectangular base tu? Base yang di bawah tu. Alah, terconteng pula dah. Okay, base yang di bawah tu bentuk rectangle. Dia dah sebut rectangle, rectangle. Awak jangan anggap itu square pula. Okay, sebab dia dah sebut di situ rectangle. Okay, alright. So next, M and N are the midpoints. Okay, dia dah bagi M dengan N midpoint. Okay, midpoint of A, B and D, CD respectively. Given, okay, F, G. Okay, kita tengok dan kita labelkan. Cikgu guna color lain Okay, F, G equals to EH equals to DN equals to NC equals to AM equals to MB. Okay, dia dah bagi dia punya measurement. Okay, state the normal to the following planes. Okay, so sekarang dia refer kepada plane ABCD. So kita refer pada plane ABCD. So state the normal to this plane. Apa normal yang ada kat sini untuk ABCD? HN. HN. Okay, boleh HN. Okay, kalau awak tambah satu line kat situ yang awak dapat perpendicular. Sebab apa? Sebab dia dah bagi yang information yang sama panjang tu. Okay, bila sama panjang, okay, so okay, this one perpendicular. N to midpoint. Okay, N to midpoint. Okay, itu adalah perpendicular bisector. Alright, so boleh HN lagi? ED.
ED, lagi FA, FA, lagi GM. GM. Boleh? GM. Okay, GM. Okay, alright. Itu untuk normal to plane ABCD. Okay, now kita nak tengok ADEF. ADEF, the vertical plane. Tu senang saja tu. Semua tengok pun dah tahu tu. Tak cikgu padam dulu. Okay. Plane ADEF. So, name the normal to plane ADEF. HE. HE, lagi GF. GF, okay, lagi CD. CD, lagi BA. BA. Okay, BA. Bukan AB tapi BA. Alright, very good. Ada yang jawab dekat bahagian chat pun ada yang jawab. Okay. Okay, so namakan normal tu dengan betul lah. Ikut dia punya order dia. Okay. Alright, next kita akan tengok what is orthogonal projection. Okay, tadi kita dah kenal the types of plane. Mula-mula kita tahu apa dia plane. And then kita tahu what types of plane, the types of planes. Lepas tu kita tahu the normal to the plane. Kenapa kena tahu tiga benda planes dengan normal to the plane? Because kita nak determine the orthogonal projection ni. Okay, alright. So, orthogonal projection are image formed on a plane when the projected line, okay, from an object is perpendicular to the plane. Cara mudah yang cikgu nak sebut di sini, sebab tu cikgu lukis ada, cikgu bagi gambar torchlight kat atas tu. Okay, awak bayangkan awak ambil torchlight. Kalau kelas dulu sebelum ni, masa bersemuka, cikgu buat aktiviti suruh bawa torchlight datang ke sekolah dan kita akan buat aktiviti, tak akan nampak dekat mana ada orthogonal projection. Okay, so sekarang ni bila online class ni terpaksa bagi dalam gambaran macam ni lah. Okay, tapi awak boleh cuba. Awak boleh cuba di rumah. Okay. Ambil torchlight, okay, awak letakkanlah apa-apa buku ke ataupun kertas A4. Kalau dalam kelas cikgu yang bersemuka sebelum ni, cikgu suruh ambil kertas A4, letak on horizontal planes, horizontal plane tu meja lah. Okay, okay. Kemudian ambil pen ke, okay, contoh cikgu awak ni ya, okay. Yang ni kertas A4 dan awak letakkan pen. Kemudian suluh daripada atas. Okay, suluh daripada atas dan awak tengok di mana projection dia untuk pen tu ataupun di mana bayang-bayang dia. Okay, dan pastikan torchlight tu betul-betul perpendicular lah. Baru kita dapat orthogonal projection. Kalau kita suluh bukan perpendicular, kita cuma dapat projection. Kita tak dapat orthogonal projection. Okay, kena faham. Orthogonal projection dia mesti perpendicular to the plane. Okay, so bila ada torchlight, okay, awak suluh daripada atas untuk line PQ, okay, untuk line PQ ni, okay, line PQ, okay, nanti daripada P akan ada satu perpendicular line yang kita namakan sebagai normal. Sebab tu tadi kita kena belajar apa dia normal. Okay, normal is the perpendicular line that intersect with the plane. Okay, so di sini kita ada PR as the normal. Okay, QR is the orthogonal projection. Okay, so QR is the orthogonal projection. Okay, so kita tengok. Okay, orthogonal projection tu dia punya length dia tak semestinya sama panjang dengan PQ. Okay, nanti awak akan buat aktiviti nanti ya. Awak akan perlu buat aktiviti tu untuk explore. Alright, next. Tadi cikgu tunjuk yang untuk yang pertama ni. Okay, line dia betul-betul intersect on the plane. Q tu. Q intersect at the plane. Alright, so dapat this QR as the orthogonal projection. Okay, untuk example this one, this diagram, line tu tak ada di atas plane. Dia berada di awangan lah. Okay, PQ ni. Okay, this one. PQ, sekejap cikgu tunjuk. Okay, line PQ. Okay, kemudian kat sini ada dua normal, two normal, PS and QR. Syarat dia mesti perpendicular dengan plane. Okay, dia mesti perpendicular dengan plane.
Alright, so awak tengok length dia PQ, line yang asalnya, okay, dan orthogonal projection dia tak sama panjang macam awak punya bayang-bayang lah. Okay, berdasarkan macam mana cahaya tu kan. Okay, alright, so this one orthogonal projection. RS is the orthogonal projection. Okay, nak tahu dekat mana orthogonal projection, kena determine dulu dia punya normal to the plane. Alright. Okay, tadi cikgu bagi dalam bentuk line. Okay, cikgu bagi dalam bentuk line. Now kita ada surface. Okay, kita ada surface dekat sini, permukaan, okay, ataupun objek, okay, dekat sini dalam bentuk shape PQRS. Okay, PQRS. Okay, bila PQRS, kita suluhkan lampu tu, kita akan dapat dia punya orthogonal projection dia bentuk macam ni. Okay, so awak tengok cikgu labelkan dekat A tu perpendicular, dekat D perpendicular, okay, QB pun perpendicular, RC pun perpendicular. Ini untuk vertical plane. Kalau kita dapatkan orthogonal projection on the vertical plane. So ABCD here is the orthogonal projection. Okay, this one is the orthogonal projection. Okay, ini adalah orthogonal projection. Okay, this one is the object dia. Okay, next kita tengok example kalau on the horizontal plane. Okay, on the horizontal plane, okay, the object atas ni EFGH dan dia punya orthogonal projection RSTU. Okay, make sure ada normal. Okay, this one is normal. Okay, ni normal. Okay, normal. Normal to the plane. Okay. Next, ini contoh yang lain. Tadi cikgu bagi bentuk dalam bentuk 2 dimension sahaja. Okay, 2 dimension. This one in dalam bentuk 3 dimension. Yang ni yang awak akan apply nanti untuk 7.2 nanti. Okay, nak lukis plans and elevation. Okay, this one dalam 3 dimensional shape. Okay, awak tengok. Okay, bentuk dia bentuk cube yang bukan cube lah, apa panggil apa, blocks. Okay, blocks yang bentuk L shape ni. Okay, dan kita dapat orthogonal projection dalam bentuk 2 dimension. Okay, kita dapat 2 dimension. This one 3 dimension. Objek ni 3 dimension dan orthogonal projection here is the orthogonal projection ni dalam bentuk 2 dimension. Okay. Okay, ini contoh untuk yang untuk orthogonal projection on the horizontal plane. Okay. Okay. Next kita tengok example 3. In example 3, okay, each of the following diagram shows the projections. Okay, semua menunjukkan projection. Tadi cikgu dah sebut. Projection ni dia ada projection yang biasa dan satu lagi orthogonal projection. Okay. The following diagram show the projection of an object on vertical plane or horizontal plane. Okay, yang untuk A tu dia bagi dalam bentuk vertical plane. Okay. So, cahayanya daripada anak panah tu. Okay, cahaya daripada anak panah tu. Maksudnya kita tengok daripada anak panah tu. Okay, kita tengok daripada anak panah tu. So, kita akan dapat this one, the projection. Dan nanti awak nampak line tu. Okay, line daripada objek ke plane tu. Nampak itu kita dapat perpendicular. Alright, so untuk A is orthogonal projection. Okay, A is the orthogonal projection. Untuk B, kita tengok daripada atas. Okay, kita tengok daripada atas ataupun kita suluh daripada atas. Dan kita dapat projection dia dalam bentuk rectangle. Okay, kita dapat dalam bentuk rectangle. Nanti cikgu akan explain untuk macam mana dia ada kaitan dengan dotted line kemudian solid line. Nanti kita akan belajar masa kita lukis nanti. Okey, yang ni kalau kita ni adalah dia punya orthogonal projection dapat dalam bentuk rectangle saja. Padahal objek tu objek yang bentuk T. Tapi kalau kita tengok daripada atas, okey, kita cuma nampak bentuk rectangle tu saja. Okey, so this one kita nampak dia punya line tu. Okey, line daripada setiap point on the object,
kita turunkan yang kita dapat dia punya normal, this one normal. So kita dapat dia punya orthogonal projection. Okay, untuk C, kita tengok daripada atas. Okay, is it this one yang C ni dia punya orthogonal projection? Is it orthogonal projection untuk C? Boleh siapa-siapa sebut? No. No, kenapa? Not Because perpendicular. not 90 degrees. Okay, ada yang jawab not perpendicular, not 90 degree. Okay, betul lah tu. Cuma cara yang tepat untuk awak jawab no, because the line projected from the object to the plane is not normal. Okay, awak tengok ni line yang dia bagi tu bukan normal. Kalau sepatutnya kalau kita nak cari dia punya normal mesti perpendicular. Okay, so kita kena turunkan. Ni kita dapat perpendicular. Sepatutnya kecil saja. Bulatan tu kecil sahaja dia punya projection dia. Okay, ataupun orthogonal projection dia. Okay, alright. Itu tentang orthogonal projection. Okay, so sekarang ni kita terus jawab secara verbal lah kat sini ya untuk mind test 7.1a. Alright, each diagram below shows the object and its projection on a plane. Determine whether projection is orthogonal projection. Okay, untuk A, Yes. yes. Okay, yes, orthogonal projection. Okay. Alright, next. So, cikgu tengok juga bahagian chat. Okay, untuk B, Yes. 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 Okay, 1B, yes. Alright, okay. C, No. 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 Okay, no. Sekejap, bateri nak habis pula. Sekejap Okay. C, no. Okay. Sebab awak tengok kat sini line yang ni projected ni. Okay. Not perpendicular. Not normal to the plane. Okay. And then D. Yes. Okay. Yes. Okay. D. Yes. Okay. Simonis angkat tangan sebab apa? Simonis angkat tangan ke tersilap tekan? Silap tekan cikgu. Turunkan tangan balik. Okay. Okay, alright. Kalau nak tanya betul lah boleh tanya tu angkat tangan kalau nak tanya. Okay, alright. Then mind test 7.1a question 2. Okay. A student looks at the following object from a given viewing direction. So dia ada nampak anak panah tu daripada mana. Okay. Which of the combination show the correct orthogonal projection? Okay, untuk A. Is it the orthogonal projection? Yes. To A? Yes. Okay, yes. Okay, so kita akan nampak, okay, kita akan ambil yang paling besar ni. Okay, kita akan nampak yang paling besar tu, okay, itu adalah bentuk rectangle, cikgu lukis. Kemudian kita akan nampak this line. Okay, itu betul lah. Ni dia punya orthogonal projection dia. Okay, so kita akan nampak bentuk yang tu, rectangle tu. Siapa lagi angkat tangan tadi? Okay, alright. B. View from No. atas ni. Kenapa no? Kat mana yang silap? Yang center cikgu. Kenapa? Kenapa ni? Sepatutnya bulat. Ya, sepatutnya circle. Sepatutnya bulat. Dalam tu circle. Okay, betul. Okay, Ishantiran, it should be a circle. Yes, yang dalam ni sepatutnya circle. So, bila kita tengok daripada atas tu, kita akan nampak satu bulat yang besar dan satu bulat yang kecil di dalam tu. Okay, alright. Ini yang sepatutnya orthogonal projectionnya. Okay, dah nampak bentuk donat dah pun. Okay. Okay, now kita akan tengok how do you draw an orthogonal projection. Okay, nanti awak perlu lukis dalam A4 paper. Cikgu lupa nak mention. Untuk tajuk ni, awak akan guna A4 paper. Okay, kertas yang kosong. Okay, kalau tak ada, cikgu tak paksa untuk pergi belilah. Sekejap lagi paksa pula mak nak kena cari A4 paper. Seboleh-bolehnya on A4 paper. Sebab kalau exam pun dia akan bagi kertas yang plain.
Alright. So awak kena biasakan untuk lukis on the plain paper. Okay, kertas yang kosong. Alright. So here is the steps. Okay, steps to draw orthogonal projection. Number 1, identify the type of plane. Kita kena tahu dulu the type of the plane and the direction in which the object that should be projected. Sebab tu tadi dalam example yang kita tengok dia ada bagi anak panah. Itu daripada mana kita tengok. Okay, so kita tahu daripada mana kita tengok, so kita tahu di mana dia punya projection dia akan ada. Alright. Number 2, draw the normal line. Okay, draw the normal line from all the vertices. Tadi cikgu dah tunjuk tadi dalam example tadi. Okay, draw normal line from all the vertices of the object to the plane. Okay, so kita tengok objek tu, kita turunkan, kita cari dia punya normal. Okay, setiap bucu yang ada, setiap point yang ada on the plane, kita cari dia punya normal. Okay, make sure all the normal lines are straight. Okay, mesti straight and upright. So that the length of the projected sides and the length of side of object are the same. Okay, nanti kita tengok And then connect the points of intersection. Connect the point. Okay, bila kita dah projected, macam tadi cikgu tunjuk, kita akan connect all the points yang kita dah dapat tadi. Okay, to draw the shape of the orthogonal projection. Number 4, redraw the orthogonal projection with actual measurement. Awak mesti lukis menggunakan actual measurement. Okay, alright. So kalau diagram dia akan bagilah nanti contoh, dia bagi bentuk ni lah. Contoh cikgu bagi bentuk ni. Dia bagi yang ni 3 cm. This one 2 cm. So awak kena berlukis dengan tepat. Okay, 3 cm and 2 cm. Mula-mula awak just draft sahaja. Okay, and then mesti redraw the orthogonal projection with the actual measurement. And then label all the vertices and the side length. Mesti label apa nama dia. Contoh A, B, C, D. Okay, ini contoh nak label. Alright. Look at example. Okay, ni kita ada 3 dimension shape lah. Okay, kita ada 3 dimension object kat sini. 3 dimensional object. Okay, the diagram on the right shows a right prism, okay, with rectangular base ABCD on horizontal plane. Okay, memang dalam diagram ni awak nampak macam dia macam menaik sikit kan, macam incline, tapi sebenarnya dia sebut kat sini dia letak on horizontal plane. Okay, so benda ni ABCD tu is horizontal. Okay, dia on the horizontal plane. Dah hujan dah pun. Okay, kemudian ABKLGF is uniform cross section. Okay, uniform cross section. Yang mana uniform cross section? This one. Okay, sama dengan yang kat depan ni. Okay, itu uniform cross section. Okay, the side AF and BK are vertical. Okay, dia dah bagi tahu itu vertical. Bila dia kata yang ni vertical, okay, this one vertical. Vertical bila dia intersect dengan horizontal akan dapat perpendicular, 90 degree. So, angle at A tu perpendicular. Okay, cikgu akan padam dulu. Okay, sebab apa disebut ni? Sebab untuk kita nak dapatkan the normal. Okay, so here 90 degree, 90 degree. Okay, masukkan yang ni pun semua 90 degree kat sini. Alright. Okay, draw the orthogonal projection of the object on horizontal plane as view from Z. Z daripada mana? Z yang atas ni. Dia tengok daripada atas. Bila kita tengok daripada atas, okay, cikgu tak tunjuk lagi diagram yang sebetulnya. Cikgu nak tunjuk macam mana awak nak dapat. Okay. First, awak draw dulu bentuk yang paling besar awak nampak. Bentuk paling besar awak nampak bukanlah this one. Tapi bentuk yang paling besar awak nampak dia punya base. Sebab yang tu yang paling besar. Okay. Kalau cikgu lukis balik. Okay. This one tengok daripada Z. This one. A, B, C, D. Okay. A, B, C, D. Okay. Tapi cara nak label. Awak tengok. Atas A ada F. Okay. Atas A ada F. So F stroke A. Okay, maksudnya point yang di sini, okay, hujan lah. Okay, point yang di sini,
F dengan A. Daripada atas tu sebenarnya adalah point F dengan A. Alright. Kemudian atas D ada E. So this one E, D. Bukan DE tapi E, D. Okay. Tulis yang nampak dulu kemudian follow by yang di bawah. Awak boleh dengar cikgu jelas tak sekarang ni? Sebab hujan kat tempat cikgu. Jelas cikgu. Boleh. Okay. Alright. Okay. Kemudian atas C ada J. Okay. Atas C ada J. So J, C. Atas B ada K. K, B. Alright. Cikgu padam dulu. Okay. Measurement dia macam mana? Okay. Measurement dia. This one 6 cm. 5 cm. Okay. Kemudian ini baru kita dapat yang base yang di bawah. Okay. Dan ada satu line daripada atas ni. Okay. Daripada atas. Ada satu line GH. Okay. Ada satu line GH. Dan dia dah bagi 3 cm. EH 3 cm. Okay. Sorry. Okay. Dia mesti solid line. Okay. Awak akan jumpa solid line dengan dotted line ataupun dash line. Okay. Solid line maksudnya line yang memang kita nampak jelas. Okay. Daripada atas memang kita nampak jelas. This one H dengan G. Okay. H dengan G. Alright, itu 3 cm. This one 3 cm. Okay, 3 cm. Kemudian ada line lagi di sini. Here, dekat LI. Dan dia bagi IJ is 2. Okay, so maksudnya ada satu lagi straight line dekat sini. I dan juga L. Okay, I dan L. IJ tu 2 cm. So inilah diagram yang kita akan dapat. Okay, tengok. This one. Okay, kalau dalam buku teks dia tunjukkan bagaimana dapat dia punya orthogonal projection tadi. Okay, dan ini mesti lukis dengan tepat. Okay, tengok cara label. FA. FA. G, bawah G tak ada apa-apa. So G sahaja. Okay. Kemudian untuk KB. KB. Alright. Ini cara nak lukis. Lukis mesti guna measurement yang betul. Okay. Di sini pastikan 90 degree. Jadi awak mesti guna protractor untuk ukur. Guna protractor untuk ukur. Tapi tak perlu label 90 degree tu. Okay, tak perlu labelkan 90 degree tu. Just ukur bagi dapat tepat 90 degree. Okay, so untuk next class nanti kena ready dengan protractor, dengan pensel pembaris. Okay, supaya nanti kita boleh lukis sama-sama. Okay, alright. Kalau view from X. Okay, kalau view from X. Macam cikgu sebut tadi, lukis benda yang paling besar awak nampak dulu. Okay, benda yang paling besar awak nampak this one. Okay, kemudian dia akan nampak line JK. Okay, line JK tu. Okay, so akan dapatlah orthogonal projection kalau view from X. Okay, dan satu lagi view from Y. Dia tengok daripada Y. Okay, ini cara nak lukis dia punya orthogonal projection. Okay, hujan semakin lebat dah tempat cikgu. Okay, example 5. Okay, the diagram on the right shows a cylinder object on horizontal plane. It is given that the diameter, dia bagi diameter. Kenapa dia bagi diameter? Untuk awak lukis dengan tepat nanti. Bila dah ni bentuk circle, so you have, awak pun hujan lah. Okay, harap-harap internet okay sekarang ni. Okay, sikit lagi. Okay, bila dia bagi diameter maksudnya awak kena dapatkan radius sebab awak nak lukis circle tu nanti. Awak kena ukur dia punya radius. Okay. Okay, dah mula lag. Okay, tak apa. Cikgu harap yang recorded nanti okay. Okay, so nanti awak tengok okay, macam mana nak draw orthogonal projection. Okay. Cikgu harap dalam example ni jelas lah. Okay, kalau view from Z, so kita nampak bentuk circle sahaja.
Kalau view from Y, kita bukan nampak bentuk, jangan lukis bentuk macam ni jangan ada yang sebelum ni lukis macam ni. Tak, kita akan dapat bentuk rectangle. Okay, kita akan dapat bentuk rectangle. So awak kena ambil ukuran AB tu dia punya, okay, AB dia punya diameter. Okay, so kita akan dapat bentuk rectangle. Okay, sebab bila kita bawakan normal tu kepada the intersect pada plane, okay, kita akan dapat this point sahaja. Okay, yang ini. So kita akan dapat bentuk rectangle. Okay. Alright, brainstorming 1. Yang ni cikgu akan tunjukkan, ada banyak lagi tak? Okay, tak banyak dah, ini last. Okay, cikgu yang ni cikgu kena tunjuk menggunakan PowerPoint cikgu. Sekejap cikgu tukar dulu. Okay. Okay. Yang ni, awak boleh nampak tak yang cikgu tunjuk ni? Okay. Nampak cikgu tunjuk Jelas tak? Jelas cikgu. Okay. Ini ada piramid. Piramid dalam bentuk 3 dimension. So cikgu akan gerakkan Kalau cikgu tengok daripada atas, alamak. Okay. Okay, awak tengok cikgu nak gerakkan. Okay. Piramid kalau tengok daripada atas, dia akan dapat bentuk square. Akan nampak bentuk square dan ada line yang diagonal tu. Okay, diagonal line. Ini kalau kita tengok daripada atas. So kalau kita lukis square kemudian ada diagonal. Alright. Kalau kita tengok daripada sisi tepi kalau kita tengok daripada sisi tepi, okay, cikgu pusingkan. Okay. Sekejap, dia tak betul. Okay. Kita cuma nampak bentuk triangle. Ini kalau tengok daripada sisi tepi. Tadi cikgu tunjuk yang pertama tadi daripada atas, kita nampak bentuk square yang ada diagonal. Kalau daripada tepi, okay, kalau cikgu tengok daripada tepi ni akan dapat bentuk triangle. Dan kalau tengok daripada bawah, boleh ke tunjuk daripada bawah? Contohlah, tengok daripada bawah. Okay, kalau tengok daripada bawah akan dapat bentuk bentuk square tu. Square juga. Okay. Alright. Tadi cikgu sebut tentang dotted line dengan Tadi cikgu ada sebut tentang dotted line dengan dash solid line. Kalau line tu line yang kita nampak, kita akan lukis solid line. Okay. Tadi cikgu tunjuk ada yang tengok daripada bawah. Bila tengok daripada bawah, okay, actually dia ada line tapi kita tak nampak. Bila kita tak nampak the hidden line, kita guna dotted line ataupun dash line. Okay, boleh faham tak? Boleh. Faham cikgu. Okay, alright. So itu sahaja. Sekarang okay, kita akan berhenti Google Meet dengan keadaan hujan yang dah sangat lebat sekarang ni. Okay, awak buat mind test 7.1B. Okay, so awak perlu draw orthogonal projection. Okay, view from Z, kemudian view from Y. Y tu maksudnya awak akan lukis on the horizontal plane, vertical plane. Kalau daripada Z maksudnya awak akan dapat on the horizontal plane. Betul juga, horizontal plane. Alright, so pastikan awak lukis dengan measurement yang betul. Okay, ada soalan? Cikgu, Ya. kalau kertas A4 habis boleh guna testpad tu? Kertas A4 habis tak apa guna testpad. Tapi seboleh-bolehnya selepas ni lah biasakan untuk guna A4 lah. Okay, sebab kalau awak guna testpad dah siap ada line. Okay, kalau A4 tu dia tak ada line, so awak akan kena ukur betul-betul. Okay, untuk hari ni kalau tak ada A4 paper tak apa, guna saja testpad dulu. Untuk yang lain kali tu guna A4 paper. Okay, soalan yang lain? Kertas lukisan kerat 2, boleh. Okay, boleh asalkan kertas kosong. Okay, asalkan kertas kosong. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain?
Okay? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, very good. Okay, so satu lagi tugasan awak ialah exploration activity. Okay, how do you compare and contrast object with their projection? Yang ni cikgu tak buat dalam Google Meet dah. Untuk exploration ni awak dalam group awak, okay, guna saja link Google Meet yang cikgu dah pernah share sebelum ni. Okay, awak masuk dalam Google Meet tu, bincang dengan kawan awak untuk brainstorming 2 in textbook 179 and 180. Yang ni you have to explore. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih atas untuk komitmen semua. Hari ni agak panjang, 50 minit kita Google Meet. Okay, so itu sahaja. Thank you, bye. Assalamualaikum. Thank you Thank you, cikgu. teacher. Ya, Terima kasih Terima kasih cikgu. ya sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih, cikgu.